TV KPM. Salam sejahtera semua. Anda sedang menonton slot Sukses SPM 2022 bersama saya Chris MJ selaku pengacara anda. Dan hari ini kita akan fokus pada mata pelajaran Sains Sukan. Dan siapakah guru kita pada hari ini? Jom kita saksikan. Itu dia murid-murid. Hari ini saya bersama dengan Cikgu Alexander. Hai Cikgu, apa khabar Cikgu? Hai, selamat sejahtera. Yes, Khabar baik sihat, ya? Khabar baik. Cikgu sihat Sihat. Okey, baiklah. Dan hari ini murid-murid, kita juga akan dibantu oleh Cikgu Saiful selaku juru bahasa isyarat episod kali ini. Hai Cikgu Saiful, apa khabar? Okey, dan Cikgu Alexander, seperti biasa kan Cikgu, dalam satu kelas ni kena ada rakan-rakan sekelas, betul tak Cikgu? Ya, betul. Okey, siapakah murid-murid kita di Google Meet hari ini Cikgu? Sila perkenalkan mereka. Hai semua. Okey, itu dia. Baik Cikgu, silakan. Okey, saya kenalkan murid-murid kita pada pagi hari ini. Ya. So, kita ada Nur Syahidah. Syahidah, sila lambaikan tangan. Hai Syahidah. Okey, kemudian kita ada adik Ashley. Lambaikan tangan Ashley. Hai Ashley. Alright, yang ketiga kita ada Meriza. Hai Meriza. Dan yang keempat ada adik Marcelo. Hai Marcelo. Okey. Baiklah, saya nak tanyalah. Semua dah sedia tak untuk kelas Sains Sukan hari ini? Kalau dah sedia, boleh tunjuk double thumbs up. Hebatlah. Baiklah Cikgu, hari ini kita nak belajar apa Cikgu? Nak fokus pada topik apa? Okey, untuk hari ini kita akan lebih fokus kepada sistem saraf. Okey. Sistem saraf. Ya, betul. Baik. Okey, so kalau Cik Chris perasan depan tu ada air kan? Ya Cikgu. Cuba Cik Chris pegang air tu. Pegang. Okey. Panas Cikgu. Panas kan? Okey, so itu yang kita akan belajar pada hari ini. Okey, so kita akan tengok macam mana dia boleh berlaku tarikan itu. Betul Cikgu. Kenapa Cikgu tangan saya tertarik macam secara automatik Cikgu? Betul. So kita akan tengok, nanti kita akan belajar macam mana dia berlaku. Okey. Okey, baik. Okey, so boleh saya teruskan? Boleh Cikgu, silakan. Okey. So kita tengok dulu apa yang kita maksudkan dengan sistem saraf. Okey. So sistem saraf ini adalah dia tanggungjawab mengintegrasi dan mengawal semua fungsi sistem dan mekanisme fisiologi tubuh. Maksudnya, dia mengawal semua rancangan ataupun maklumat-maklumat yang sampai kepada tubuh kita. Okay? Yang kedua adalah mengkoordinasi aktiviti tubuh badan manusia melalui pengantaran impuls saraf. Okay, nanti kita akan tengok apa yang kita ceritakan tentang impuls saraf. Baik. Okay? So, yang ketiga adalah membantu mengawal atur keimbangan persekitaran dalam badan melalui proses hemostasis. Okay, maksudnya contoh kita boleh rasa sejuk, macam Chris tadi pegang air, panas. Rasa panas, itu yang kita akan tengok ya. Okey. Okey, so untuk topik ini murid-murid ni dah belajar dah. Okey, jadi cikgu nak minta adik Ashley untuk bagi tahu apakah pembahagian sistem saraf ini. Boleh adik Chris? Bukan Ashley. Minta maaf. Ingat saya yang kena jawab pula. Sistem saraf dibagi kepada dua, iaitu saraf pusat dan saraf periferi. Okey, kita tengok betul ke tak apa yang adik Ashley sebut. Okey, betul adik Ashley. Maksudnya kita ada dua pembahagian, iaitu sistem saraf pusat dan juga saraf periferi. Okey, so dalam saraf pusat ini pula kita ada dua lagi pecahan ni, iaitu otak dan juga saraf tunjang. Okey, manakala untuk saraf periferi kita bagi juga kepada dua, iaitu somatik dan autonomik. Okey, jadi kita akan tengok satu persatu nanti. Okey. Okey, mula kita tengok dulu apakah fungsi sistem saraf ini.
Ya. Okey, dekat sini kita ada 3 fungsi sistem saraf, iaitu yang pertama adalah menerima dan menterjemah rangsangan persekitaran. Okey, nanti kita akan tengok apa yang berlaku kat Chris tadi ya. Ya. Okey, so yang kedua adalah mengintegrasi rangsangan yang diterima. Okey, yang ketiga mencetus pergerakan motor. So kita tengok penerangan dia. Okey, yang pertama tadi, fungsi pertama melibatkan penerima rangsangan menerusi reseptor dan ditukar dalam bentuk impuls sensori. Maksudnya tadi bila Chris pegang air yang panas tadi, so dia saraf tu dah hantar dah maklumat kepada otak. Okey, dari situ baru dia akan mengintegrasikan rangsangan yang diterima. Okey, melibatkan proses integrasi impuls sensori dengan impuls motor yang berlaku di otak. Okey, selepas dia integrasikan di otak, dia integrasikan maklumat tu mengatakan air tu panas. Dari situlah impuls tu hantar kepada otot untuk mencetuskan pergerakan motor. Jadi pergerakan tadi Chris tarik tangan lah. Yes, betul. Okey, dia berlaku dengan cepat. So bila Chris nak pegang dia air, panas, maklumat tu dah pergi dah kepada otak. Okey, faham. Okey. So ini yang berlaku tadi. Okey. So nampak tak yang bahagian reseptor tu tadi? Okey, Chris pegang air tu tadi kan. So Chris rasa panas. So maklumat itu dimasukkan ke hantar kepada otak untuk mengintegrasikan maklumatnya. Okey, kemudian bila otak dah katakan panas air itu, so kena tarikkan tangan. So itu yang maklumat itu dihantar kepada otot untuk menghasilkan pergerakan. Okey. Okey. So ini adalah pembahagiannya. Tadi macam adik Ashley dah sebut. Okey, dia kata sistem saraf terbagi kepada 2, iaitu saraf pusat dan saraf periferi. Okey, kita tengok satu persatu. Kita tengok dulu apa yang dimaksudkan dengan saraf pusat. Okey. Okey, saraf pusat adalah sistem ni terdiri daripada otak dan juga saraf tunjang ya. Okey, kemudian saraf pusat berperanan sebagai pusat integrasi semua sistem. Maksudnya saraf pusat ni adalah tempatnya yang induknya. Maksudnya apa yang kita pegang, apa yang kita rasa semua diproses daripada otak. Okey, maksud saya saraf pusat ni ya. Okey, dalam saraf pusat pula, kita ada 2 tadi macam cikgu kata tadi, dia pecah kepada 2, iaitu saraf otak dan juga saraf tunjang ya. Okey, so kita tengok satu persatu, kita tengok otak dulu. Okey. Otak adalah sistem saraf pusat berperanan sebagai pusat integrasi bagi semua sistem. Okey. Maksudnya bila macam contoh Chris tadi pegang air, dia rasa panas. Kalau kita rasa bilik ni sejuk pun, ya otak kata sejuklah bilik ni, so kena pakai baju pakai jaket kan. Okey. So yang kedua adalah cerebrum berfungsi memproses maklumat untuk mengubah suai tindakan mengikut rangsangan yang diterima dari persekitaran. Contoh kalau hari hujan kan, kita rasa panas. Rasa sejuk. So kita kena pakai baju yang tebal kan. Ya, betul. Okey, good. Okey. So yang kedua adalah saraf tunjang. Okey, saraf tunjang ini menyalur impuls sensori daripada reseptor ke otak. Okey, maksudnya dia menyalurkan kepada otak untuk mencermahkan satu rangsangan. Okey. Jadi reseptor ke otak maksud dari dalam kes dengan pegang cawan ni, reseptor di jari Chris. Yes, betul. So kita ikut tunjang. Betul. So sistem tunjang. Yes, betul. Dia hantar maklumat kepada otak. Okey, faham. So selain itu juga dia menerima impuls motor dari otak. Okey, dia ada impuls motor dari otak, kemudian menyalurkan impuls motor ke efektor. Okey, maksudnya dia menyalurkan kepada efektor. Efektor macam tadi kita tengok dalam gambar tadi bila Chris nak tarik tangan tadi. Ya. Okay. Cikgu nak tanya cikgu, impuls motor tu apa? Okey, impuls motor ni adalah dia satu saraf yang mencetuskan pergerakan sebenarnya. Okay. Macam mana contoh saya nak gerakkan tangan macam ni. Daripada otak impuls itulah yang hantar kepada motor. Okey, faham. Alright.
So yang kedua macam Adik Ashley sebut tadi, kita ada sistem saraf periferi ya. Okey. Sistem saraf periferi dia berfungsi sebagai semua struktur saraf yang terdapat di luar bahagian otak dan saraf tunjang. Okay, maksudnya dia tak terlibat pun dalam otak ataupun saraf tunjang ya. Okay. Selain itu dia berperanan utama adalah untuk menerima dan mengubah rangsangan persekitaran yang diterima ke seluruh tubuh. Okay, maksudnya saraf periferi ni, okay, macam contoh bilik yang sejuk, kita rasa dia yang maksudnya dia rasa sejuk, barulah kita akan rasa macam meremang dan sebagainya kan. Maksudnya bulu roma kita menaik, macam tu. Okey. So dalam saraf periferi ni dia terbagi kepada dua pula, iaitu somatik dan juga autonomik. Okey. So kita tengok satu persatu juga. Okey. Somatik, apa dia yang kita katakan dengan somatik? Okay. Somatik adalah mengawal fungsi-fungsi motor yang kebanyakannya melibatkan mekanisme tindakan terkawal. Key point dia adalah terkawal. Okay, maksudnya kita kawal semua pergerakan kita tu. Okay. Yang kedua, menghantar impuls dari sistem saraf pusat ke tisu otot rangka yang melibatkan penghasilan pergerakan anggota tubuh. Maksudnya dia lah yang bila dah sampai ke otak, otak hantar ke seluruh badan. Itulah somatik. Okey, dia kawal. Macam Chris nak pegang air dia. Oh, panaslah. So kena tarik. So dia terkawal. Okey. Alright. So yang kedua adalah kita tengok autonomik. Okay, autonomik ni dia lebih kepada tindakan yang luar kawalan. Okey. Luar kawalan. Sebut saja auto. Dia automatik lah. Okey, faham. Yes. So automatik. Okey, dia menghantar autonomik, dia menghantar impuls dari sistem saraf pusat ke tisu-tisu organ. Okey, tisu-tisu organ murid-murid pun dah sedia maklum lah yang mana yang kita sebut tentang tisu organ. Contohnya macam jantung, macam paru-paru. Okey, itu yang kita tak dapat kawal. Okey. So pengawalan fungsi tindakan luar kawal daripada untuk beberapa organ itulah. Okey, maksudnya macam jantung kita mana dapat nak kawal jantung kita berdenyut kan? Betul? Ya, dia secara automatik. Yes, betul. Dia secara automatik. Kadang-kadang pun kalau kita rasa nak bersin, kita dapat nak kawal dia. Tak boleh kawal je. Betul kan? Betul. Okey. So itu yang kita masukkan dengan sistem saraf autonomi. Yes, okey. Okey, murid-murid semua faham tak? Semua faham? Ada sesiapa nak tanya soalan kepada Cikgu Alexander, boleh tanya Okey, kalau tak ada, Abang Chris nak tanya sikit. Cikgu saya nak tanya cikgu, apa perbezaan sistem saraf periferi dan juga sistem saraf pusat? Kan yang dua tadi. Apa perbezaan yang dua sistem? Okey, so kalau kita tengok kan, macam cikgu katakan tadi, pusat ni dia adalah satu tempat yang kita mengintegrasikan semua rangsangan ataupun maklumat yang kita terima. Okey. So periferi ni lebih kepada dia menghantar maklumat kepada seluruh tubuh. Macam contoh somatik. Somatik kita bila kita dah dapat maklumat itu, kita hantar kepada tubuh. Macam contoh kita nak angkat barang. Saya nak angkatlah, nak kutip sampah lah. So kita otak tu dah hantar kepada otot. So dia terkawal. So kita nak pergi kutip sampah. Okey, kalau autonomik pula dia berlaku secara spontan. Maksudnya tidak terkawal. Macam contoh kalau kita ada orang kita kalau Chris berdiri kan. Chris berdiri ada orang tepuk dari belakang, terkejut. Okey. Kita tak dapat kawal terkejut tu kan. Itu yang contoh maksudnya. Okey, dah faham dah. Terima kasih cikgu. Baiklah cikgu, sebelum kita teruskan, apa kata kita berehat sebentar, boleh cikgu? Okey, boleh. Okey, murid-murid di rumah jangan ke mana-mana, kembali lagi bersama Cikgu Alexander hanya di Sukses SPM 2022. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Apa khabar murid-murid? Anda sedang menonton slot Sukses SPM 2022 untuk mata pelajaran Sains Sukan tingkatan 4 dengan topiknya Sistem Saraf
bersama dengan Cikgu Alexander dan juga kawan-kawan saya di Google Meet. Hai semua. Okey, nampak tu muka-muka semangat untuk hari ini. Baiklah Cikgu, apakah fokus kita untuk segmen seterusnya Cikgu? Silakan. Okey, untuk segmen seterusnya tadi kita dah tengok dah kita bercerita tentang sistem saraf yang ada dalam badan kita Ya, kan. ada dua kan Cikgu? Yes, betul. Sistem saraf pusat dan juga sistem saraf periferi. Yes, betul. Okey, baik. Tapi kita nak tahu macam mana maklumat ni dihantarkan. Siapa yang bertanggungjawab untuk menghantar maklumat ini? Siapa yang bertanggungjawab Cikgu? Kan, okey. So kita akan tengoklah. Okey, so yang bertanggungjawab untuk menghantar maklumat ni adalah sel saraf neuron. Okey. So sel saraf neuron ni lah yang menghantarkan maklumat-maklumat ni kepada macam contoh otak, saraf tunjang. Faham. Dia ni yang menghantar maklumat. Okey. So kalau kita tengok sel saraf neuron proses berkomunikasi dalam sistem saraf adalah proses penghantaran impuls melalui neuron. Okey, maksudnya nama dia adalah neuron. So apa-apa yang bergerak, rangsangan kita nak pegang, kita nak gerak, so impuls itu dia menghantar melalui neuron. Yes. Okey, faham. Faham Okey, yang kedua adalah membolehkan sistem saraf mengawal segala proses yang berlaku dalam tubuh badan manusia termasuk pergerakan. Macam tadi Chris nak pegang air tadi tu, panaskan. So impuls itulah yang menghantar melalui neuron ini. Neuron. Yes. Okey, dan neuron tu ada penghantar dia lah Cikgu. Yes, betul. Okey, faham. Okey, dia kira kalau kita dekat sekolah biasanya kita akan sebut sebagai postman lah. Postman. Faham. Dia menghantarkan maklumat itu. Okey, dan kita akan balas lagi maklumat tu macam contoh neuron. apa yang kita perlu lakukan. Macam tu. Okey. So kita tengok fungsi dia. Fungsi dia sel saraf neuron ni adalah sebagai perantara yang menghubung dan menghantar impuls saraf yang melibat transmisi impuls dari satu bahagian ke bahagian yang lain. Maksudnya macam tadi cikgu katakan postman kan. Kita nak menghantar sesuatu ke satu tempat dan kita balas balik. Maksudnya dia menghantar balik impuls itu kepada bahagian-bahagian badan. Okey. Okey. So kita nak tengok pula struktur neuron. Kat sini kita nak tanyalah adik-adik kita di sekolah dalam Google Meet ni, kita nak tanya dia. Struktur neuron ni kita cubalah masih ingat ke tak? Okey. Okey, adik Ashley boleh bagi tahu cikgu apakah struktur untuk nombor 1 dan nombor 2? Struktur neuron yang nombor 1 ialah dendrit dan nombor 2 ialah akson. Okey, kita tengok betul ke tak? Okey, good. Dia sebut dendrit dan akson kan? Okey, well done. Okey. Betul Okey, Syaidah boleh nak cuba untuk nombor 3 dan nombor 4? Okey, cuba. Untuk nombor 3, hujung akson. Untuk nombor 4, nukleus. Okey, kita tengok betul ke tak? Hujung akson dan juga nukleus kan? Betul tak, Syaidah? Wah. Okey, good. Okey. Marcelo nak cuba tak Marcelo untuk nombor 5 dan nombor 6? Nak cuba? Boleh. Okey, cuba. Untuk nombor 6 ialah badan sel dan selaput mielin. Okey, kita tengok. Okey, badan sel dan selaput mielin. Okey. Mariza nak cuba untuk yang nombor 7? Untuk nombor 7 adalah nodus ranvier. Okey, kita tengok betul ke tak? Yes, nodus ranvier. Alright, well done. Maksudnya adik-adik masih ingat struktur ni. Okey. So, untuk struktur neuron ni sangat penting kita tahu fungsi untuk apakah peranan untuk setiap kita katakan struktur-struktur ini. Okey. Alright. So, ini adalah fungsi untuk setiap struktur neuron, okey, yang mana kita ada sel badan. Apakah fungsi sel badannya? Okey. So sel badan mengandungi nukleus dan merupakan pusat metabolik sel. Okey.
Kemudian dia berperanan sebagai pusat biosintesis dalam mekanisme fisiologi saraf. Okey, so itu adalah fungsi ataupun peranan sebagai badan sel ini. Okey, kemudian kita ada nukleus. Nukleus fungsi utama adalah mengawal semua aktiviti sel. Okey, itu adalah fungsi nukleus. Okey, kemudian dia berfungsi juga untuk mengawal pertukaran bahan antara nukleus dan sitoplasma yang berlaku melalui liang-liang di membran nukleus. Okey, dan juga kita ada dendrit. Dendrit berfungsi membawa impuls-impuls saraf ke sel badan. Okey, so ini yang kita baca yang mana fungsi yang penting ya. Okey, kemudian kita ada axon. Okey, axon adalah struktur fiber yang panjang, okey, yang membawa sel impuls saraf keluar dari badan sel. Okey, kemudian dia diselaputi dengan bahan-bahan yang dikenali sebagai myelin. Myelin? Ya. Yeah. Siapa? Myelin? Myelin saya tahu lah cikgu. Myelin Yeah. Oh, so dia di axon, struktur axon. Ya, okey. Kita tengok di mana myelin ni. Selaput myelin ni. Okey. Okey, tengok di mana beradanya selaput myelin ni. Okey. Yes, betul. Okey. Alright, so kita ada hujung akson. Okey, hujung akson berfungsi sebagai tempat untuk menghantar atau mentransmisi impuls ke saraf, sel saraf selanjutnya melalui sinaps. Okey. Sinaps. Ya, sinaps. Rasanya murid-murid pernah belajar di waktu tahun 6 di sekolah rendah, memang dah belajar dah tentang sistem saraf ni, macam mana dia menghasilkan impuls ni dah sebenarnya. Okey. Faham. Okey. Alright, so kita tengok selaput myelin ni tadi, macam Chris sebut tadi ya. Okey, terdiri daripada lemak dan sambungannya adalah putus-putus. Okey, nanti kita akan tengok. Okey, dan juga ruang antara bahagian terputus-putus dinamakan nodus revers. Okay. Nodus revers. Yes. Okey. Okay. Kemudian selaput myelin berfungsi sebagai melindungi jantin saraf dan akson daripada kecederaan. Itu adalah fungsi selaput myelin ni. Okey. Neuron pun boleh cedera. Betul. Okey. Dan juga yang kedua adalah membekalkan nutrien kepada akson. Okey, macam Chris sebut tadi, saraf pun boleh cedera. Yes, betul. Okey, saraf memang boleh cedera. Okey, kita boleh hilang fungsi macam contoh kalau kita nak pegang mungkin lambat pergerakan kita. Itulah berlaku ni. Okey. Faham. Okey. Seterusnya tadi kita dah tengok dah struktur neuron. Betul. Sekarang ni kita tengok apakah jenis neuron. Dalam neuron ni pula terbahagi kepada dua jenis neuron. Iaitu yang pertama adalah neuron sensori, yang kedua adalah neuron motor. Okey. So kalau nak ingat, biasanya dekat cikgu akan bagi tahu. Okey, ingat efferent dan juga efferent. A adalah sensori, E adalah motor. Okey. Okey. Sensory, motor. Okey dah ingat. Okey, alright, good. Okey, so kita tengok apakah peranan untuk efferent ni. Okey, so efferent adalah menghubung reseptor dengan sistem saraf pusat. Okey, yang kedua membawa impuls saraf dari reseptor ke sistem saraf pusat. Okey, maksudnya neuron sensori inilah yang membawa maklumat ni kepada saraf pusat. Maksudnya mungkin dari jari, hujung jari ke otak, betul? Yes, betul. Okey, yang kedua adalah efferent ataupun neuron motor, menghubung sistem saraf pusat ke effector. Effector maksudnya dihantar balik kepada jari. Dan seterusnya membawa impuls saraf dari sistem saraf ke efektor untuk menghasilkan pergerakan. So macam kita tengok, kalau sensori ni lebih ke, kita cubalah ingat macam kita nak on lampu kan. Kita nak on, impuls tu hantar kepada lampu. Dikira dia pergi ke otak lah. Dan nanti dia untuk neuromotor pula dihantar balik kepada otot ataupun ni untuk menghasilkan pergerakan kita ni. Dan cikgu, saya nak tanya sikit cikgu, bagaimanakah neuron motor ni boleh menghasilkan pergerakan cikgu?
Neuromotor, okey. So dia neuromotor ni berlakunya apa-apa maklumat yang kita sampai daripada otak. Okey, maksudnya dia menghantar balik kepada otak. Maksudnya tadi macam Chris kata dari jari kepada otak kan? Ya. Sekarang ni dari otak ke jari pula. So dia ada dua jalan di situ. Maksudnya yang sensori dia hantar bagi ke otak dan efferent dia hantar balik ke jari. Okey, baik. Faham dah. Cikgu rasa murid-murid semua dah okey Semua faham kan? Kalau faham boleh tunjuk thumbs up. Okey, nampaknya semua pun dah faham. Terima kasih cikgu. Tapi sebelum kita teruskan, apa kata kita berehat sebentar boleh ya cikgu? Okey, boleh. Okey, murid-murid di rumah jangan ke mana-mana, kembali lagi ke slot Sukses SPM 2022 hanya di DDTV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Apa khabar semua? Anda sedang menonton slot Sukses SPM 2022 hanya di Didik TV KPM. Saya Chris MJ, temankan anda untuk 1 jam ni di mana saya bersama dengan Cikgu Alexander akan fokus pada mata pelajaran Sains Sukan tingkatan 4 dengan topik kita Sistem Saraf. Baiklah Cikgu, untuk segmen seterusnya apakah fokus kita? Silakan. Okey, untuk segmen yang seterusnya kita akan fokus kepada kertas 1 dan kepada kertas 1 di mana lebih kepada soalan-soalan objektif. Nak buat soalan contoh soalan ni. Yes, betul. Okey. Baik. So murid-murid dah sedia Kalau dah sedia boleh tunjuk thumbs up. Okey, double thumbs up lagi. Okey, hebatlah. Okey, baiklah cikgu silakan. Okey. So untuk yang ini kita akan tengok lebih kepada kertas 1, Okey. iaitu soalan objektif. Okay, dalam ujian-ujian kita pun memang biasalah kita akan tengok soalan-soalan objektif ni pada kertas 1. Okay, tapi kita tengok macam mana kita nak skor ataupun mendapatkan markah di dalam kertas 1 ini. Okey, baik cikgu. Right. So dekat sini kita akan tanya murid-murid untuk setiap soalan ini. Okey, so yang pertama kita tengok soalan ini kita ada satu stimulus iaitu gambar. Okey, gambar sel neuron ini Okey, struktur neuron. Okey. So kita tengok soalan 1, boleh tak cikgu minta Ashley untuk bacakan soalan 1 ini. Soalan 1 menunjukkan struktur neuron. Antara bahagian label A, B, C dan D, yang manakah berfungsi sebagai pusat metabolic cell? Okey, good. Okey, yang manakah berfungsi sebagai pusat metabolic cell? Okey, apa jawapan Ashley? Dapat jawab tak Ashley? Jawapannya C. Apa dia? C. C Ashley. C. Okey, kita tengok adakah betul. Yes, betul. Hebatlah Ashley. Cikgu, yang tu apa cikgu? Yang C, bahagian C ni. Okey, kita tengok bahagian C ni apa ya bahagian struktur, nama struktur untuk bahagian C ini Okey, macam mana Ashley boleh tahu C ni adalah pusat metabolic cell. Okey, tengok macam tadi kita dah tengok penerangannya. Okey, so dikatakan badan sel mengandungi nukleus dan merupakan pusat metabolic cell. Itu yang dijawab oleh Ashley tadi. Maksudnya Ashley dah tahu dah soalan dia menunjuk kepada badan sel. Okey, jadi C itu badan sel dan mungkin kita boleh tengok D apa dendrit lah cikgu. Yang mana? Tak D. Untuk D tu apa cikgu? Okey, D adalah dendrit, tapi ni ada soalan dia. Ada. Ni dia soalan yang kedua pula. Okey. Okey, so cikgu tengok Marcelo dah senyum dah sedia untuk soalan nombor 2 ni. Boleh kita minta Marcelo untuk bacakan soalan nombor 2. Darjah 2 menunjukkan struktur neuron. Apakah fungsi X? Okey, apakah fungsi X? Okey, dapat apa jawapannya Marcelo? Jawapannya ialah C. Membawa impuls sarang ke badan sel. Okey, jawapan Marcelo adalah C. Kita tengok adakah betul jawapannya. Membawa impuls sarang ke badan sel. Okey, so kita tengok. Mana jawapan dia? Fungsi X. X tadi apa cikgu? Okey, X tadi adalah dendrit. Dia adalah membawa
yang impuls yang diterima akan dibawa kepada sel badan untuk meneruskan proses penghantaran yang seterusnya. Okey, so itu yang dijawab oleh adik Marcelo tadi ya. Betul. Okey, well done Marcelo. Okey. Okey, kalau kita berbalik pada soalan ini, untuk kalau murid-murid nak dapat markah, murid-murid kena tahu dulu, tengok apa dia punya stimulus dia. Okey, sebagai contoh, kita ada satu gambar dan juga murid-murid pun dah tahu dah X tu adalah dendrite. So, dekat situ murid-murid dah kena mesti tahu sekurang-kurangnya 2 daripada fungsi untuk setiap ataupun peranan daripada untuk struktur-struktur ni ya. Okey, faham. Okey. Right. So kita pergi kepada soalan yang nombor 3. Okey. Ini pun salah satu stimulusnya tapi dia lebih kepada satu situasi. Okey. So macam mana pergerakan motor ini? Alright. Okey. So boleh cikgu minta Meriza untuk bacakan soalan dia. Apakah soalannya? Raja sudah menunjukkan sudutan proses sistem yang terlibat dalam acara refleks. Apakah sesuatu yang berkaitan dengan X? Okey, dah ada jawapan Meriza? Jawapannya adalah D. Penjaga gol melompat dan menangkap bola yang disepak oleh pihak lawan. Okey, penjaga gol melompat dan menangkap bola. Okey, betul jawapannya. Alright, well done. Okey, cikgu, mungkin kita boleh baca stimulus dia, cikgu. Yes, betul. Okay, kita perlu tahu juga macam mana kita nak dapatkan jawapan dia, iaitu D. Okay? So kita nak tengok, kita baca dulu. Okay, yang pertama kita tengok dia reseptor menerima rangsangan persekitaran. Maksudnya macam contoh Chris tadi, dia nak pegang air, menerima. Okay, dia menerima bila nak pegang, dia menerima dulu. Okey, kemudian efektor di reseptor menterjemah rangsangan kepada impuls sensori. Okey, dia menterjemahkan tadi impuls sensori. Kemudian neuron sensori menghantar impuls sensori ke sistem saraf pusat. Dihantar kepada saraf pusat. Okey, maksudnya dia belum berlaku apa-apa lagi waktu tu. Okey, faham. Kemudian dia akan sistem saraf pusat mengintegrasi impuls sensori dengan impuls motor. Maksudnya dekat saraf pusat lah barulah dia berfikir apa yang dia perlu buat. Okey, kemudian dia hantar kepada sistem saraf pusat menghantar impuls motor ke efektor di otot. Okey, maksudnya bila macam tadi nak pegang air yang panas tadi. Okey, so kita nak bila dah sampai kepada otak, dia hantar balik kepada otot, okey, untuk menghasilkan pergerakan. Maksudnya selepas itu baru berlaku dan kita akan tengok X. Barulah berlakunya di X, okey. Kalau kita tengok situasi-situasi di dalam jawapan A, B, C dan D, okey, A, B, C lebih kepada sebelum dia berlaku. Okey, faham. D selepas dia berlaku. Penjaga gol apakah melompat tindakan dan menangkap, so dia ada pergerakan. Yes, betul. Okey, faham. Okey. Okey, seterusnya. Okey, soalan nombor 4. Ini lebih kepada petikan saja. Dia tak ada stimulus dia hanya satu petikan. Okey. So, boleh cikgu minta adik Syahidah? Tindak balas yang menghasilkan pengucupan otot berlaku selepas otot menerima stimulus yang disampaikan oleh Okey, apa jawapan dia? A. Efferent. Efferent. Okey, kita tengok adakah betul. Yes, betul. Okey. So kita tengok dekat sini tindak balas yang menghasilkan pengucupan otot berlaku selepas otot menerima stimulus yang disampaikan oleh neuron. Okey, so apa tindak balas dia? Okey, yang menghasilkan pengucupan otot ni. Okey, siapa yang berperanan? Okey, so Syahidah ada jawab. Efferent yang bertanggungjawab untuk pengucupan otot ni ya. Okey, faham. Sensory receptor efferent bukan kan cikgu? Bukan. Okey, yang tu lebih kepada sensory. Ya, ya betul. Menghantar maklumat. Ya, betul. Okey, betul. Betul. Okey, alright. Next. Ini pula kita nak tengok efferent. Okey, boleh kita minta Marcelo untuk bacakan? Antara berikut,
antara yang berikut yang manakah peranan neuron sensori afferent? Okey, antara berikut yang manakah peranan neuron sensori ataupun dikenali sebagai afferent? Okey. Okey, dan apa jawapan Marcelo? A, B, C atau D? Pada pendapat saya jawapannya ialah B. Jawapannya adalah D. Okey, D tu apa Marcelo? Boleh tak baca jawapan dia? Menghubungkan reseptor dengan sistem saraf pusat Okey. dan membawa impuls saraf dari reseptor ke saraf pusat. Okey, kita 1 tengok. dan 4. 1 dan 4 pilihan Marcelo. Okey. Yes, betul. Okey, tahniah adik Marcelo. Okey, untuk macam mana kita nak dapatkan jawapan ni yang betul? Yang pertama adalah murid-murid kena tahu dulu peranan untuk neuron sensori ini. Okey, so kalau kita dah tahu dah, okey, biasanya kita akan jumpa soalan yang melibatkan pilihan macam ni. Okey, pilihan 1, 2, 3 dan 4. So murid-murid kena pilih yang manakah jawapan yang betul. Okey, kalau untuk soalan yang macam ini, okey, murid boleh tengok kalau contohnya Marcelo dah sebut dah yang pertama tu menghubung reseptor dengan sistem saraf pusat. Okey, yang tu yang betul. So maksudnya kita dah boleh dah nombor 1 yang betul kita dah boleh basuhkan yang mana yang tidak ada nombor 1. Macam contoh B dan C. Tak ada nombor 1. Tak ada nombor 1. So pilihan yang ada adalah A dan D saja. Faham? Okey. So menyimakkan masa murid kena tengok nombor 2 dan nombor 4. Tak perlu dah tengok nombor 3 dah. Oh, okey. So maksudnya murid dah tahu dah yang nombor 1 tu dah betul dah. Okey. Okey. Baiklah, itu dia perkongsian Cikgu Alexander untuk kertas 1. Betul tak Cikgu? Ya, Soalan betul. objektif. Tapi murid-murid kita akan berehat sebentar. Jadi jangan ke mana-mana, kembali lagi ke slot Sukses SPM 2022. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Hai semua, anda sedang menonton slot Sukses SPM 2022 untuk mata pelajaran hari ini iaitu Sains Sukan tingkatan 4 dengan topik kita Sistem Saraf bersama dengan Cikgu Alexander. Baiklah Cikgu, sekarang kita nak fokus pada apa Cikgu untuk segmen seterusnya? Okey, untuk segmen seterusnya kita akan fokus kepada kertas 2 pula. Okey, macam tadi kita dah tengok kertas 1, sekarang ni kita dah tengok kertas 2 iaitu melibatkan soalan struktur dan juga soalan esei. Okey. So kita akan lebih fokus kepada struktur lah. Okey. Baik, kertas 1 tadi soalan objektif kan Cikgu? Ya, betul. Okey, baik. Okey, sekarang kertas 2 pula. Okey, so kita tengok kertas 2. Okey, so dalam kertas 2 ini murid-murid harus kena pasti kata tugas dan markah pada setiap soalan juga. Okey, macam contoh saat ni kita ada kata tugas iaitu nyatakan. Okey, nyatakan ni biasanya peruntukan markah lebih biasanya 1 markah. Okey, kadang-kadang soalan pun akan tanya nyatakan 2 sistem saraf. Contoh. Okey, so dekat situ dia dah peruntukkan 2 markah. Apa-apa yang dia kata nyatakan, so murid hanya akan Nyatakan saja, ya, tak perlu huraikan. Tak perlu. Okey, baik. Alright. So yang kedua adalah terangkan. Okey, murid-murid kalau kita tengok soalan mengatakan terangkan, okey, kata tugas dia terangkan. Okey, murid-murid harus tengok markah dia pun dia biasanya akan peruntukkan 2 markah. Okey, 1 markah untuk fakta, 1 markah untuk huraian. Okey. Okey. Ini dia strategi nak menjawab semua? Ya, betul. Okey. Okey. So selain itu juga kita ada jelaskan, okey, jelaskan so murid pun perlu ada penjelasan dia. So macam contoh jelaskan fungsi dendrit. Yeah. Katakan. So murid akan jelaskan di situ, Okey. okey. Kemudian kita ada bezakan. Okey, bezakan kita kena tahu apa perbezaan. Macam contoh autonomik dan somatik. Apa perbezaan dia? Tengok. Dan juga tengok permarkahan ni. Biasanya kalau dia akan minta kalau dia peruntukkan 1 markah, maksudnya mesti dua-dua perbezaan tu mesti betul. Dan untuk soalan perbezaan ni Cikgu, boleh tak murid-murid jawab dalam bentuk jadual?
Ya. Boleh, Pun boleh. Okey. Murid-murid boleh jawab bentuk jadual supaya kita boleh senang tengok perbezaannya. Okey, baik cikgu. Alright, okey. Kita tengok apakah soalannya yang kita ada. Okey. So dekat sini kita tengok kita ada satu gambar rajah. Ya. Okey. Dan juga soalan-soalan dia. Okey, kita minta ada Ashley. Boleh cuba Ashley? Untuk soalan A ya cikgu? Ya, untuk soalan A. Okey. Boleh tak Ashley? Okey. Boleh bacakan soalan dia? Okey, namakan Okey. Y. Ashley boleh tak dekatkan mic dengan mulut sikit? Okey, mungkin dia ada masalah mic sikit. Okey. Okey, tak apa. Kita bagi kawan Ashley untuk tolong pula. Siapa, mungkin Marcelo cikgu? Boleh? Marcelo boleh? Okey. Okey, tak apa. Cikgu, saya nak cuba boleh tak? Boleh. Okey, namakan Y. Yang ni, okey, saya rasa Y adalah, okey, ada sistem saraf periferi. Okey, Y tu autonomik cikgu. Okey, kita tengok adakah betul. Yes, betul. Yes. Jawapannya adalah betul. So, jawapan tadi adalah autonomik. Okey, betul. Okey, well Satu done. markah. Satu markah. Okey, so dekat sini kalau kita tengok, okey, dia kata namakan. Okey, hampir sama macam nyatakan. Kata tugas dia adalah namakan. Okey, Y. Namakan Y. So, apa nama untuk Y? Okey, dan markah diperuntukkan adalah satu markah. Okey, alright, well done. Okey, seterusnya adalah kita tengok soalan B. Okey, kita tengok dulu kena pasti apa kata tugas dia. Okey, kata tugas dia adalah terangkan. Okey. Cuba cikgu minta Marcelo. Boleh Marcelo? Untuk soalan B. Terangkan fungsi Boleh, Y. cikgu. Okey, bagi jawapan terus. Apakah fungsi Y? Fungsi Y ialah mengawal fungsi tindakan luar kawal pada beberapa organ seperti kadar pernafasan atau bersin. Okey. So kita tengok betul ke tak jawapan Marcelo? Okey, betul. Okey, dia mengawal fungsi tindakan luar kawal. Okey, macam Y ni kita tengok Chris dah sebut dah autonomik. Ya. So dia luar kawalan. Okey. Luar kawalan, okey, contoh organ yang luar kawalan maksudnya macam contoh jantung. Jantung, Jantung. Dia paru-paru. berdenyut. Yes, paru-paru. Okey. Even bersin pun. Betul. Kebersihan Okey. susah nak kawal cikgu. Susah nak kawal. Okey. Okey. Okey, betul. Okey. Seterusnya, okey, kata tugas dia adalah apa? Perbezaan. Okey. Berikan satu perbezaan antara sistem sensori dan Y. Okey, so kita dah tengok perbezaan dia. Okey. Alright. Boleh siapa nak jawab? Mariza boleh bagi jawapan? Mariza. Oh, Ashley. Dah Ashley angkat tangan. Okey. Kita bagi Okey, peluang. cuba Ashley. Okey. Sistem sensori ialah mengawal fungsi-fungsi motor. Ashley boleh tak dekatkan mic dengan mulut? Ashley boleh tak? Okey. Terima kasih. Sistem sensori ialah mengawal fungsi-fungsi motor yang kebanyakannya melibatkan mekanisme tindakan berkawal. Dan sistem Y ialah mengawal fungsi tindakan luar kawal pada beberapa organ. Okey. Sistem sensori, sistem betul. Y. Okey. So kita tengok betul ke tak jawapan Ashley? Okey, good. Betul. Okey, so kenapa dia katakan betul? Sebab dia mengatakan tindakan yang terkawal. Okey, sensori adalah tindakan yang terkawal, manakala Y macam Chris dah sebut tadi autonomik. Okey, so maksudnya dia luar kawalan. Itu adalah di situ kita dapat markahnya. Dan jawapan dia dalam bentuk jadual lah cikgu. Yes, boleh kita nak bagi. So senang kita nak tengok perbezaan dia kan. Yang ni berapa markah cikgu? Okey, biasanya kalau kita tengok perbezaan, ada soalan dia akan peruntukkan satu markah. So perbezaan dia kena betul. Okey, faham. Okey, satu markah. So kalau salah satu perbezaan dia salah, so maksudnya kalau salah satu dia salah, dia akan dapat kosong. Kosong, tak dapat markah langsung. Ya, betul. Okey, faham. Okey. Kita tengok soalan yang seterusnya. Okey, ini kita ada stimulus dia. Ada gambar. Okey, kita ada gambar. Maksudnya murid-murid kena tengok, kena bayangkan diri sendirilah di tempat gambar dalam gambar tu. Okey. So dalam gambar ni kita katakan aksi tindakan
tendangan bola ke arah pintu gol. Okey, cikgu bacakan soalan. Okey, nyatakan 2 input sensori yang dapat dikumpul oleh penjaga gol sebelum membuat keputusan menangkap bola yang ditendang. Maksudnya dia belum dapat maklumat lagi. Maksudnya dia belum menghasilkan pergerakan lagi sebelum itu. Okey. So boleh Meriza cuba jawabkan apa jawapannya? Melihat arah bola dan melihat kelajuan bola. Okey. So jawapan Meriza dia kata melihat arah bola. Okey, good. Yang kedua melihat kelajuan bola pula. So dekat situ kita dah dapat maklumat tu. Betul, dia dah nampak dah. Yes, betul. Okey. So sebelum macam contoh kita dah jadi penjaga gol. So kita dah tengok dah ke mana arah bola. So dekat situlah tindak balas ke input sensori itu menghantar kepada otak. Nak bagi tahu ke mana kita nak perlu bergerak. Okey, faham. Okey. 2 markah tu. Yes, 2 markah. Okey, dan kata tugasnya apa? Nyatakan. So dia menjawab macam ni saja. Okey. Okey. Baik. Kita tengok soalan yang seterusnya. Okey, pun sama. Okey, dia punya kata tugas adalah nyatakan satu fungsi sistem saraf yang terlibat semasa penjaga gol melakukan aksi dirajah. Okey, cikgu minta Syahidah. Boleh Syahidah? Boleh, cikgu, boleh. Okey. Boleh. Cuba. Mencetuskan pergerakan motor. Okey, jawapan Syahidah adalah mencetuskan pergerakan motor. Yes, betul. Okey. Yes. Tanya. Hebat Syahidah. Okey, so dekat situ dia nyatakan tak perlu penerangan dan sebagainya ya. Okey, soalan seterusnya. Jelaskan. Ni kena ada penjelasan Okey. Mengapa aksi di atas melibatkan mekanisme lakuan motor terkawal? Okey, kenapa? Sebab dia terkawal kan? Okey, kenapa? Okey, siapa nak cuba? Ada nak cuba? Apa, Meriza? Okey, dah offer diri dah. Okey, Meriza, cuba. Cikgu. Okey, silakan Meriza. Pergerakan dihasilkan secara sedar atau dalam kawalan penjaga gol dengan menggerakkan badan ke arah bola. Okey. So kita tengok jawapan dia. Okey, betul. Kenapa dia katakan lakuan motor terkawal? Kerana pergerakan dihasilkan secara sedar. Okey, itu dah dapat satu markah sebab dia dah nyatakan fakta. Okey, macam mana? Okey, penjaga gol, kawalan penjaga gol dengan menggerakkan badan ke arah bola. Situlah penjelasannya. Okey, dah dapat 2 markah lah, Yes, cikgu. betul. Dapat 2 markah di Okey, situ. baiklah Cikgu Alexander. Nampaknya kita telah pun tiba ke penghujung episod kali ini. Tapi sebelum tu, Cikgu, mungkin Cikgu boleh tak kongsikan rumusan tentang topik kita hari ini, iaitu sistem saraf? Silakan. Okey, untuk topik hari ini kita lebih kita belajar tentang sistem saraf. Okey, so murid-murid harus faham. Maksud cikgu, faham pembahagian dia. Okey, pembahagian sistem saraf itu yang pertama tadi kita tengok saraf pusat. Okey, yang kedua adalah saraf periferi. Okey, dan juga kena faham juga dia punya fungsi ataupun peranan untuk setiap saraf ini. Okey, dan juga kalau kita jumpa soalan-soalan dalam ujian kita tengok kertas 1, kertas 2, baca kertas 1, kita tengok dulu dia punya fungsi dia. Okey. Dan kertas 2 ingat kata tugas dia. Kata tugas, nyatakan, terangkan. Yes, betul. Perbezaan. Betul, supaya murid tidak macam contoh kalau dia kata nyatakan, tiba-tiba murid jelaskan, penjelasan dia salah. Rugi. Okey, baiklah. Dengan itu, saya ingin ucapkan ribuan terima kasih kepada Cikgu Alexander, Cikgu Saiful selaku jurubahasa isyarat untuk episod kali ini dan juga murid-murid di Google Meet. Okey, semua faham kan hari ini? Topik kita hari ini? Kalau faham boleh tunjuk double thumbs up. Okey, dan kepada semua penonton, sekian daripada saya Chris MJ. Teruskan bersama kami di Direct TV KPM. Bye semua.